Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Alhamdulillah wassalamun ala ibadihi alladzina astafa, amma ba'd. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Subuh yang berbahagia ini, perintah Allah dilaksana dan disempurna. Sekali lagi diberi ruang dan kesempatan untuk kita manfaatkan bersama. Moga-moga dapatan perolehan kuliah subuh ini nanti jadilah jua hendaknya sebagai pedoman hidup di dunia. Mana-mana yang boleh diamalkan, moga-moga jadilah jua hendaknya sebagai bekalan untuk kehidupan yang kekal abadi, kehidupan di akhirat sana. Ayat 42 surah Shad. Ayat 42 surah Shad. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Urqud birijlika hadza mughtasalun baridun wa syarab. Sadaqallahul azim. Artinya, wahai Ayub, hentakkanlah kakimu itu, nescaya terpancarlah mata air. Wahai Ayub, jadikanlah mata air yang terpancar itu sebagai mandian yang sejuk untuk merawat, mengubat dan memulihkan anggota luaranmu. Wahai Ayub, jadikanlah mata air yang terpancar yang sejuk itu sebagai minuman untuk merawat, mengubat, memulih anggota dalam tubuh badanmu itu. Ayat 42 surah Shad. Allah Subhanahu wa ta'ala bentangkan kepada kita umat akhir zaman sejarah perihal junjungan mulia baginda Ayub alaihi salam, yang Allah Subhanahu wa ta'ala timpakan musibah dalam bentuk serangan wabak penyakit. Serangan wabak penyakit bukan sahaja memusnahkan tanaman gandum milik baginda Ayub alaihissalam, bukan sekadar membunuh ribuan kambing-kambing ternakan di padang ragut yang mati bergelimpangan. Wabak penyakit bukan sekadar mengorbankan anak pinak baginda Ayub alaihissalam, akan tetapi wabak penyakit itu juga menghinggapi
batang tubuh baginda Ayub alaihi salam sebagai ujian, dugaan, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. 18 tahun baginda Ayub alaihi salam PKP, 18 tahun menyaksikan hilang pemilikan harta benda, mata benda, apa benda buat baginda Ayub alaihissalam. 7 tahun sengsara dengan penyakit yang menghinggapi batang tubuh junjungan mulia baginda Ayub alaihissalam. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, demikian keterangan Asy-Syaikh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, wafat pada tahun 606 Hijrah, menulis dalam kitab tafsirnya Mafatihul Ghaib. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, cukup 7 tahun mengidap penyakit daripada serangan wabak, 18 tahun menghadapi ujian, dugaan, cobaan, menyaksikan kehilangan pemilikan harta benda, mata benda, apa benda. Cukup tempohan yang Allah Ta'ala tetapkan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan agar baginda Ayub alaihi salam menjalani rawatan, perubatan, pemulihan. Tapi Pak Engku, baginda Ayub alaihissalam tak ada insurans, tak ada takaful ikhlas, takaful tak ikhlas, maka tak dapat nak menerima rawatan di hospital KPJ. Tak ada. Apatah lagi hospital swasta. Macam dekat tempat saya bertugas, Kota Iskandar Putri, ada apa nama hospital tu, nak sebut pusat geli-geli apa tak tahulah, geli-geli apa, susah nak buat, difficult to talk about that lah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi baginda Ayub alaihissalam tak ada kemudahan insurans dan takaful. Baginda Ayub alaihissalam merawat, mengubat, memulihkan sendiri dengan rahmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala beri. Apa caranya? Allah perintahkan, urqud birijlik, wahai Ayub, hentakkan kedua kaki. Allah berikan mukjizat kepada baginda Ayub alaihissalam. Baginda Ayub alaihissalam hanya sekadar menghentakkan dua kakinya. Baginda Ayub alaihissalam tak perlu cocok dinding maybank, dinding bank rakyat. Hentak aja dua kaki, terpancar mata air. Tapi ingat, itu mukjizat. Itu mukjizat, tuan-tuan. Jangan Haji Kamarul, dia hentak dua kaki, dia gaut. Jangan. Baginda Ayub alaihissalam, Allah beri dia mukjizat. Cukup dengan hentak dua kaki, hentakkan ringan saja, terpancar mata air. Mata air yang sejuk. Mata air yang sejuk itulah baginda Ayub alaihissalam jadikan dua, mandian dan minuman. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi baginda Ayub pun tak ada duit nak pergi spa, mandi bunga, tak ada. Dengan mata air yang terpancar itu dibuat mandian dan dibuat minuman.
hadza mughtasalun baridun wa syarab. Sadaqallahul azim. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, ini merupakan kaedah ikhtiar, sebagaimana dikupas lanjut oleh Asy-Syaikh Al-Imam Az-Zamakhsyari, wafat pada tahun 538 Hijrah, menulis dalam kitab tafsirnya Al-Kasyaf, menjelaskan kepada kita Allah Subhanahu wa taala mewajibkan hamba-hambanya berikhtiar. Wajib berikhtiar, bukan sekadar bertawakal. Ikhtiar dan tawakal. Baginda Ayub alaihissalam 7 tahun bertawakal, tak putus-putus lidahnya memuja Allah, mensucikan Allah, mengagungkan Allah, mengesakan Allah. Lidah baginda Ayub alaihissalam 7 tahun dengan berzikrullah, ianya merawat, memulih, mengubat roh baginda Ayub alaihissalam yang terkesan dengan serangan iblis syaitan. Kemudian barulah Allah perintahkan baginda Ayub alaihissalam merawat anggota luaran dan anggota dalaman. Anggota luaran baginda Ayub alaihissalam, apa yang berlaku sebagaimana yang Rasulullah nyatakan, 3: habbah, busur, juruh, bintik-bintik merah panas bisa tumbuh pada seluruh tubuh badan baginda Ayub alaihissalam, menyebabkan demam panas. Bukan itu sahaja, keluarnya nanah bisul, menambahkan lagi keperitan buat baginda Ayub alaihissalam, disebut busurun. Lebih menyiksa lagi, tapi itulah bukti tabah, reda, sabar baginda Ayub alaihissalam. Bengkak anggota baginda Ayub alaihissalam, juruh, orang Melayu kata denah, daging-daging berguguran daripada tubuh badan baginda Ayub alaihissalam bagaikan diserang penyakit kusta. Semuanya itu tidak mencacatkan kerasulan buat baginda Ayub alaihissalam, malah sebagai bukti sabar, tabah, redanya baginda Ayub alaihissalam. Ya, bukan 10 bulan dah tukar menteri besar baru negeri Johor namanya. 7 tahun, melebihi 1 penggal pilihan raya. 7 tahun. Alhamdulillah Syekh Yazid datang. Saya ingat Syekh Yazid, dia terkorban syahid dalam operasi melarutkan debu-debu Al-Quran di Pulau Tioman. Tapi nampak muka Syekh Yazid macam seorang diver, dari hitam sikit. Engkau tidak mengikuti kursus diver, upgrade lesen diver? Tak apa, Tuan Haji Sharif lagi pakar bab diver. Haji Sharif, belajar dengan Tuan Haji Sharif. Bukan apa Haji Sharif, ingatkan Syekh Yazid kita terkorban dalam upgrade lesen diver. Lupa Padahal lama tak nampak. Ya Allah,
Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ialah yang diharap meninggal dunia, yang tak diharap macam Syekh Yazid tak mati-mati. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Syekh Kamran nanti bawa dia lah pergi diver. Susah no, die hard. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, kan? Simple past tense, simple present tense. Lagi satu lagi, simple perfect tense. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka menjadi kewajipan bagi kita ni ikhtiar, berusaha. Ya, kalaupun kita tak miliki kad KPJ, kalau kau tanya Syekh Yazid, lagi dia tak ada apa-apa, yang dia ada kad OKU aja. Lagilah, kalau kau tak ada kad KPJ, ambil nombor dekat HSA, HSI, yalah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya ada pengalaman lah. Pengalaman apa? Nak cerita dengan Pak Ungku. Aku ni nak buat pinjaman rumah. Rupa-rupanya nak buat pinjaman rumah dengan bank. Bank mewajibkan menjalani pemeriksaan kesihatan. Jadi tuan-tuan, cerita dengan tuan-tuan, ni cerita betul. 12 klinik yang aku pergi semua tak lulus. Siap aku nak rasuah pula. Astagfirullahalazim. Dia tak kasih klinik kerajaan, dia tak kasih. Dia yang tentukan. Maknanya syarikat takaful tu dia yang tentukan. Ustaz kena pergi klinik ini, klinik yang dilantik lah. Pergi klinik yang kau lantik, tak pernahnya lulus. Dia kata usaha Anafiah ni tak boleh. Kenapa? Darah tinggi. Standard apa, dah tua darah tinggi lah. Tak, darah tinggi sangat. Berapa? 170. Itu memang dah macam itu aku cakap. Tak boleh. Tak akan diluluskan pinjaman. Kenapa? Takut-takut dia kata lepas lulus pinjaman 6 bulan mati. Tak baik kau sangka buruk dengan aku. Tuan-tuan, 12 klinik saya pergi, semua tak luluskan kesihatan saya. Lepas tu dia kata, mana boleh ni, kencing manis 10 ni. Cakap belum 15, baru 10. Tak boleh, dia kata, tak boleh lulus. Tak lulus, tuan-tuan. Saya kata, boleh tak kita pergi klinik kerajaan? Tak boleh, dia kata, mesti klinik dia. Ya bila, kenapa Ustaz? Kalau klinik kerajaan, ramai kawan-kawan aku, doktor-doktor, semua daripada kencing manis 10 jadi 6. 170 jadi 120 aja kawan-kawan nak tolong. Jadi tuan-tuan, tak ada satu insurans pun dan takaful nak insurankan pinjaman saya tu. Itu yang tak boleh pinjam. Itu yang aku jual tanah aku. Astagfirullahaladzim. Janganlah marah Pak Ungku. Jual tanah pusaka milik saya jual. Untuk dapat duit nak beli rumah. Punya susahnya aku. Habis pinjaman kerajaan aku cuma dapat 120,000. Kalau 120,000 aku duduk rumah burung merpati, rumah flat. Mana boleh dah tua-tua, aku nak duduk rumah bawah. Macam Syekh Yazid. Ini cerita betul. Penting tuan-tuan. 3 tahun saya melilau cari klinik swasta yang boleh recommendation saya sihat. Tak ada satu pun. Melilau, tolong kami, bantu kami, anak yang darah tinggi. Tak ada. Jadi itu yang jual tanah dapat duit, boleh bayar 10% tu. Itu yang beli rumah. Taman Pelangi yang tak berapa nak indah lah. Nak jelaskan di sini, baginda Ayub alaihissalam pun Allah wajibkan berikhtiar, usaha
merawat, mengubat, memulih anggota luaran dan anggota dalaman. Anggota luaran dengan mandian, anggota dalaman dengan minuman. Hadza mughtasalun baridun wa syarab. Baginda Ayub alaihissalam ambil air yang terpancar, mata air yang terpancar, mata air yang bersih, yang tidak tercemar seperti air di Selangor dan Kuala Lumpur. Tercemar tuan-tuan, 1.2 juta pemilik akaun. Kesian apakan daya. Yalah tuan-tuan yang dirahmati Allah, air itu dibuat mandian. Itulah cara mengubat, merawat, memulih anggota luaran baginda Ayub alaihissalam. Dan sebahagian lagi baginda Ayub alaihissalam buat minuman untuk memulihkan anggota dalaman. Baik, maka bagi kita, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Imam Muslim, inna suratal fatihati shifa'u kulli da'in, bahwasanya surah al-fatihah, Allah merahmati surah al-fatihah itu. Dengan pembacaan surah al-fatihah itu menjadi ubat kepada segala bentuk penyakit. Jadi Syekh Yazid, oleh kerana kau kata tak ada, apa pun tak ada, ya, nak pergi hospital swasta tak mampu, nak pergi hospital HSI, dia pun beritahu Encik Yazid untuk menjalani pembedahan. Encik Yazid kena tunggu lagi, tarikhnya ada lagi 8 bulan. 8 bulan kena tunggu. Maka mati dululah kau. Itu standard tuan-tuan. Kenapa dikata ikut giliran? Ikut giliran. Jangan kata tuan-tuan aku yang ada kabel pun kena. HSI, Mr. Dr. Sa'dun, doktor pakar, kawan satu kelas. Ustaz sabarlah ya. Ustaz kena ikut giliran. Kita akan mesyuaratkan masalah ustaz ni. Kalau ikut giliran, saya kira. Ya Allah Ustaz, kerana Ustaz masih boleh berjalan lagi. Jadi 3 bulan lagi Ustaz datang jumpa saya. Lepas tu kita cari tarikh. 3 bulan datang lagi. Ustaz nampak masih boleh jalan lagi. Boleh jalan lah, aku cakap. Habis bila nak bikin? Bila nak bikin? Nampak-nampaknya 6 bulan lagi. Sudahlah, aku cakap aku mati dululah. Bukan kita tak nak ikhtiar. Kayalah ramai yang sakit tu kan, peruntukkan sikit, janganlah marah. Jadi sabar ajalah. Habis nak buat macam mana? Kaki saya kan ni bengkak tuan-tuan ni, bengkak-bengkak ni. Dia kata Ustaz ambil air panas, Ustaz rendam. Itu aku tahu, aku cakap. Kau kasihlah aku apa-apa. Dia kasih saya pil paracetamol. Saya pun tengok apa paracetamol. Panadol. Dahlah. Aku pun tahu. Astagfirullahaladzim. Tuan-tuan, apa pun dah Allah Ta'ala perintahkan berikhtiar, kita ikhtiarlah. Dah tak ada apa yang kita mampu, ambillah air dalam satu bekas, menghadap kiblat. Likulli syai'in zu syarafin wa inna asyrafal majalis mastuqbila bihil qiblah. Rasulullah bersabda, hadis riwayat Imam At-Tabrani, segala sesuatu ada kelebihan, ada kemuliaan, bahwasanya mana-mana jua majlis yang menghadap kiblat,
Allah serlahkan kelebihan dan kemuliaan. Jadi nak buat apa pun menghadap kiblat. Jangan kencing menghadap kiblat. Jangan dilarang. Apa pun majlis kita menghadap kiblat, Allah serlahkan kelebihan kemuliaan majlis tersebut. Jadi saya pun letak air mineral, kita pun baca surah Al-Fatihah dengan sempurna dan berdoa kepada Allah. Maka air itu dibuat dua, buat mandian, buat minuman. Jadi separuh buat mandian, separuh buat minuman. Air mineral itu yang telah dibacakan Ummul Kitab surah Al-Fatihah. Simple pasti. Itulah ikhtiar yang terakhir. Nak makan suplemen tak mampulah Pak Engku, tak ada duit. Jadi saya buat dua. Separuh masuk dalam baldi, tambah lagi air, ambil daun pandan. Saya rendam selama 6 jam supaya air dalam baldi itu berbau pandan. Ya, sebaiknya daun bidara. Pokok bidara tak ada, yang banyak anak dara tua. Itu aja. Jadi letak daun pandan, rendam 6 jam, air itu dah bau daun pandan. Kalau Syekh Yazid duit banyak, pergi kedai India tu beli bunga-bunga yang mengeluarkan bau. Bunga ros ke bunga apa tu, rendam. Lepas 6 jam nanti air dalam baldi tu akan berbau wangian bunga-bunga. Air tu buat mandian. Mandilah. Dapat 3 kali mandi, 3 hari mandi di waktu senja. 30 minit sebelum laungan azan maghrib. Mandi. Baik. Air yang berbauan wangian daripada bunga-bungaan ataupun bauan haruman daripada daun pandan, daun bidara, air itu nanti apabila kita buat mandian dia meresap ikut kulit, daging sampai ke tulang. Tak percaya, Syekh Yazid cari daun pandan, kau rendam 5 jam dalam baldi kecil. Nanti petang kau buat mandi. 10 minit lepas mandi, tuan-tuan akan rasa kulit tuan-tuan ni mengecut. Kita rasa kulit kita ni mengecut, menunjukkan air tu dah meresap ikut kulit. Dalam bahasa Arab disebut kaimia'us sa'adah, resapan kebaikan, meresap untuk mengubati. Kaimia'. David Beckham tak belajar tajwid, Syekh Yazid nak sebut kaimia' terganti chemistry. Baik orang Melayu, kimia, Jabatan Kimia Malaysia Negeri Johor, kimia. Kimia tu bahasa Arab, kaimia' maknanya resapan, dia meresap. Dah meresap, alhamdulillah. Ada lagi sebahagian air tu buat minuman. Bacalah Al-Basmalah. Paling tidak kalau rajin baca panjang sikit, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Minum. Insya-Allah minum. Mengubati anggota dalaman. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah menunjukkan satu kewajipan untuk kita berikhtiar. Kalau dah tak ada apa, itulah caranya. Tapi kalau tuan-tuan duit banyak, makan tak habis, engkau habiskan ajalah dekat KPJ tu. Macam-macam suplemen diberikan. Salah silap, mohon jutaan kemaafan. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Ya Hayyu ya Qayyum
ya Rabba Musa wa Harun wa ya Rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alaihim ajma'un. Subhanakallahumma wa bihamdika